kadar dividen yang rendah dan kadar OPR yang tinggi ataupun kadar interest, kadar faedah yang tinggi, kadar faedah tinggi, kadar dividen rendah. So anda kena buat pengiraan. Kalau let's say Assalamualaikum dan selamat datang ke YouTube channel Dr. Adam Zubir, Doktor Kewangan Anda. Kali ini saya nak menjawab satu persoalan yang ditanya oleh Muhammad Fikri, iaitu ASBF ni hutang baik ataupun hutang jahat. Dan Muhammad Fikri tanya ataupun komen dekat dalam video yang saya buat kenaan dengan topik hutang lah. Orang buat hutang untuk jadikan sebagai semangat untuk bekerja. Good question. Jawapan pendek saya, ASBF ni boleh di-consider as hutang baik lah. Tapi takkan itu je jawapan saya kan. Hari ni saya nak kongsikan kepada anda apakah kriteria yang membuatkan saya consider sesuatu hutang tersebut hutang baik. Apa yang membuatkan saya rasa hutang tersebut hutang baik? Yang pertama, kalau kita buat sesuatu hutang untuk menambahkan pendapatan kita. Contohnya, saya buat hutang rumah pelaburan. Saya beli rumah pelaburan, bayar bulan-bulan 2,500. Saya sewakan kepada orang setiap bulan 3,000. So, bayar bulan-bulan 2,500. Sewa ke orang lain RM3,000. 3,000 dapat duit sewa. Bayar bulan-bulan 2,500. Tapi saya ada extra RM500. Mungkinlah RM300 bayar untuk maintenance. So saya ada extra RM200. So maksudnya apa? Asbab saya buat hutang, saya dapat income RM200. So itu maksud bila kita buat hutang untuk tambahkan pendapatan. Begitu juga dengan ASBF. ASBF ini, bila kita buat hutang ASBF, kita dapat pendapatan. Pendapatan yang diberikan melalui pengagihan pendapatan ataupun dividen ASB di akhir tahun. So contohnya setiap bulan kita buat hutang ASBF, let's say RM100,000. Setiap bulan kita kena bayar RM500. RM500 kita bayar. Lepas tu di akhir tahun ASB umumkan pendapatan, anda dapat duit. Itu pendapatan. Maksudnya anda buat ASBF, anda buat hutang untuk dapatkan pendapatan yang anda dapat setiap tahun lah. Setahun sekali. So itu yang pertama. Yang kedua, anda buat hutang sebab anda nak dapatkan ataupun anda nak kembangkan lagi aset anda, capital anda. Benda sama juga. Contohnya macam beli rumah. Contoh, kita nak beli rumah. Harga rumah RM250,000. Kita beli pada tahun 2010. Hutang ni, hutang RM250,000. Tapi lepas 10 tahun, mungkin lepas 15 tahun, rumah tersebut dah bukan jadi RM250,000. Nilai rumah tersebut mungkin jadi RM400,000. So maksudnya apa? Kita berjaya kembangkan duit kita ni. Mula-mula kita pinjam daripada bank RM250,000. Tetapi sekarang ni jumlah ataupun nilai rumah tersebut naik RM400,000. Maksudnya naik sebanyak RM150,000. Kenapa? Sebab pelaburan hartanah ada capital appreciation. Maksudnya dari segi nilai itu boleh berkembang. So itu yang kedua. Kita buat hutang sebab kita nak kembangkan lagi aset kita melalui capital appreciation. Dan yang ketiga, anda buat hutang. Kenapa saya cakap hutang baik? Sebab bila anda buat hutang tersebut, sebenarnya anda dapat ataupun berjaya menyelesaikan, menutup hutang-hutang jahat yang anda dah buat sebelum ini. Kira taubat nasuha lah ni kan. Dari konteks hutang ataupun dari konteks kewangan. Okay? Jangan salah anggap pula. Contohnya, anda ada hutang. Anda ada hutang kredit kad RM20,000. Anda ada hutang personal loan RM30,000. Anda ada hutang kereta RM50,000. Okay, 20 tambah 30 tambah 50, RM100,000. Ini hutang jahat. Kenapa hutang jahat? Sebab hutang-hutang ini interestnya tinggi. Bayaran komitmen bulanannya tinggi. Anda pun sesak. Maksudnya anda kena keluarkan mungkin banyak daripada duit gaji anda harus dibelanjakan hanya untuk bayar komitmen bulanan. So apa yang anda buat? Anda mungkin boleh buat hutang lain. Let's say hutang rumah ataupun anda refinance rumah anda. Anda ada rumah yang anda dah bayar habis. Anda refinance rumah anda RM100,000. So daripada duit refinance rumah ini RM100,000 ini, anda langsaikan semua hutang-hutang jahat anda dan anda bayar satu hutang saja, iaitu hutang rumah. Iaitu hutang rumah maksudnya apa? Tempoh hutang itu lebih panjang. Itu yang pertama. Yang kedua, bayaran bulanannya lebih rendah. Yang ketiga, interestnya pun lebih rendah. Okay? So disebabkan itu, anda sebenarnya dapat menyelamatkan aliran tunai masuk keluar anda. So anda ada lebihan cash flow yang anda boleh guna untuk benda lain. Contohnya untuk tampung kehidupan anda, kos sara hidup, ataupun gunakan duit itu sebagai modal untuk buat lagi pelaburan lain dan macam-macam lagi. 3 kriteria lah yang saya nak kongsikan kepada anda yang membuatkan sesuatu hutang tersebut baik ataupun buruk. Okay, yang pertama tadi, cash flow. Maksudnya anda dapat pendapatan. Yang kedua, capital appreciation. Anda buat hutang untuk beli sesuatu benda yang harganya akan makin lama makin meningkat tinggi. Dan yang ketiga, untuk tutup hutang-hutang jahat supaya anda dapat sama ada lebihan cash flow, anda boleh bayar
bayar hutang anda dengan lebih murah. But disclaimer, siap-siap, anda nak buat hutang ni, anda tak boleh nak suka hati buat hutang saja. Anda kena tambahkan ilmu. Kalau anda tak tambahkan ilmu, takut anda buat hutang yang silap. Anda buat hutang pergi melabur kat dalam pasaran saham, itu salah. Anda buat hutang melabur dalam emas, itu pun salah. Anda buat hutang untuk mulakan bisnes, yang bisnes apa pun anda tak tahu, ataupun join mana-mana MLM, network marketing, itu pun bagi saya itu hutang yang salah. Sebab tu tambahkan ilmu, tidak ada. Last but not least, berkait rapat dengan soalan Fikri ni berkenaan dengan ASBF. Yes, memang generally nampak macam hutang baik, tapi dengan keadaan semasa, kadar dividen yang rendah dan kadar OPR yang tinggi ataupun kadar interest, kadar faedah yang tinggi, kadar faedah tinggi, kadar dividen rendah, so anda kena buat pengiraan. Kalau let's say sebenarnya lebih berbaloi kalau anda bayar menabung seperti biasa, then maksudnya hutang tu dah tak masuk akal. So anda boleh tengok video yang saya pernah buat sebelum ini. Itu saja daripada saya, dan jika anda belum lagi subscribe YouTube channel Dr. Adam Zubair, pastikan anda subscribe supaya setiap kali saya release video baru, anda akan dapat notifikasi. Dan jika anda nak belajar lagi tips-tips kewangan yang lain seperti pelaburan ASB, kredit kad, kereta, rumah, emas, saham dan macam-macam lagi, senang sahaja pergi ke YouTube. Type saja nama saya Dr. Adam Zubair, diikuti dengan kata kunci yang anda nak cari. Contohnya macam Sikris, type Sikris dan video saya akan ada. Dan jika anda ada sebarang pertanyaan ataupun sebarang komen, kongsikan dekat dalam ruangan komen di bawah. Itu saja daripada saya akan jumpa anda nanti.